Ke surat 4 dah. Bagi nombor berapa gitu? Nombor 3 dia. Dan ada penghantarannya. Ke surat 4 nombor 3. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan ada pun hantarannya, hantaran ilmu tasawuf, tempat tumpuan atau tempat tuju ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni nak tuju ke mana? Dia nak cara ke gapo dia? Itu tempat hantaran. Tempat hantaran. Maka iaitu hati. Ilmu tasawuf nak tumpu kepada hati. Hati manusia. Itu tempat nak tumpu ilmu tasawuf. Kalau ilmu fiqh, apa tempat tumpuan dia? Ibadat zahir. Zahir luar kita. Rokok, sujud, iktidal, kalau semaya kan. Kalau zakat harta, hak zahir. Tu ilmu fiqh, tempat hantaran, tempat tuju dia ibadat yang zahir. Ada pun tasawuf, tempat tuju dia ialah hati, ibadat ia batin. Ibadat batin. Daripada pihak kelakuan, daripada pihak kelakuan, yakni daripada pihak sifat yang datang kepadanya kepada hati. Sifat-sifat yang nak masuk dalam hati manusia. Tu tempat dia nak tuju. Dia tuju kepada hati. Ilmu tasawuf ni kita nak cara bak hati dan gapo sifat yang mari nak duduk di hati ni. Situ dia nak tuju tu. Dia nak cuci hak ni. Sifat tu nak suruh kenal lagu mana sifat hak mari di hati kita ni. Apa lagu mana nak beki kalau hati tu penuh. Tu tempat dia nak tuju. Ilmu tasawuf dia nak membersihkan hati, nak masuk sifat-sifat mahmudah. Hak ni nak suruh ibadat kita ni bernilai, ada harga. Ilmu tasawuf ni nak jadi ada harga ibadat kita. Ilmu fiqh sekadar untuk mengesahkan ibadat supaya ibadat kita sah. Dia pahala belum tentu. Semaya ya sah ni belum tentu berpahala. Sah ni sekadar cukup syarat ya. Sah lah. Tapi hati tu sebagai menentukan pahala. Sebagai menentukan pahala. Akidah sebagai syarat penerimaan mana-mana ibadat. Dia tibulah. Kalau akidah ni tak betul dah, petang hari lagi tak terima belaka dah. Akidah betul, okey boleh buat kira lah ibadat dia. Sah, okey sah boleh buat kira. Nak kira sah ke tak sah ke boleh buat kira pasal akidah betul. Kalau akidah tak betul dah, petang hari lagi dia tolak walau sah sekalipun. Tasawuf tu pula hati tu bersih setara mana, situlah nilai pahala yang akan dia dapat. Kalau hati tidak bersih, walaupun sah tapi pahala tak ada. Nampak? Ulama sebut al-ihsan huwa syartu likamalil imani wal islam. Ihsan ni, tasawuf ni syarat bagi sempurna iman dan Islam. Innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala tidak melihat kepada luaran kamu, yakni luaran muduk ibadat setara mana tu pun, hak tu bukan tepat Allah Ta'ala nilai. Tetapi Allah Ta'ala melihat kepada hati kamu. Hati kamu bersih, situlah tepat Tuhan nilai pahala setara mana. Luaran banyak ibadat setara mana tu bukan tepat nilai dia. Tepat nilai dia ialah hati tu. Nilai pahala, bukan nilai sah. Nilai sah tu kok luaran tu lah. Rokok cukup ke tak syarat sah rokok, sujud cukup ke tak syarat sah sujud. Tu kok luaran nilai untuk sah batal. Hati ni nilai untuk pahala. Nilai pahala. Di hadis tu ramai orang salah guna. Ramai orang salah guna. Bila dia tak maya pun dia pakai hadis tu. Memang tak maya. Tuhan tak tengok luaran, dia tengok hati. Kalau tak maya pun dah hati bersih.
Tak apalah, tu tengok hati. Tengok hati tu nak nilai pahala. Nak nilai pahala setara mana banyak ke sikit. Dah kalau tak maya, mana nilai pun tak ada lah. Walau hati dia menjeruh pun. Tak ada nilai. Pas dosa pula. Kerana dari segi luar dia tidak melaksanakan syariat. Tu kena pula atur-atur molek lah. Kenapa? Akidah ni syarat keseluruhan, syarat umum dia panggil. Mana tak kira lah hati hak dalam ko syariat hak luar tu ko tak kira lah. Nak boleh ke jadi, nak boleh ke berdiri syariat dengan dalam batin tu mesti akidah betul dulu. Kalau akidah tak betul, dia tak berdiri petai lagi. Syariat luar dengan hakikat batin tu petai lagi, tak berdiri. Rutuh petai, tak ada tapuk. Tak ada tapuk. Akidah tu seolah tapuk lah. Bila ada tapuk barulah boleh buat naik rumah. Buat naik tu dua pesing pula. Buat naik hak luar ataupun buat naik hak batin. Kalau umpama rumah ke, boleh ada tapuk tu, boleh buat naik rumah. Cuma kadang-kadang rumah tu tak comel. Tak belah, lasih tak ada, pintu tutup dengan guning. Tak comel. Mari tasawuf ni bahagian comel tu. Baru selesa duduk. Tidur pun boleh negara molek ada dengan pagar, ada dengan CCTV, ada dengan gerai, boleh tidur molek. Tapi sekadar kalau sekadar zahir kat mana ada rumah. Tapi pintu guning. Pintu tutup dengan guning. Duduk tidur tu kat kabar-kabar keju. Takut orang masuk. Mana ada tapi kat tak selesa. Tasawuf mari buat comel tu. Mari buat comel. Tapi kalau akidah tak ada, tapuk tak ada, nak akad tak boleh dah. Dia mayat pun dia akidah tak betul tak ada. Dia tak ada tapuk, nak letak mana. Tiga tu wajib. Supaya sempurna. Tasawuf ni bahagian pahala lah. Jadi tidaklah melampau kalau kita kata orang yang tidak mendalami ilmu tasawuf ni ibadat dia tidak berpahala. Tidak kata berdoa kecek, tidak berdoa, memang lagu tu. Memang lagu tu. Dia mau duk ngaji fiqh, ngaji akidah comel tu, tasawuf tak ngaji, tidak berpahala ibadat demo walau banyak setara mana pun. Orang dengar berdoa kecek, tidak berdoa, memang lagu tu. Sebab tasawuf ni cara berhati, hati ni tempat nilai pahala. Hati tempat nilai. Kalau tak mengaji tasawuf, marilah sembahyang masjid 5 waktu sehari semalam pun, berjemaah pun, mari awal pada orang 30 minit nak bayar ada dah dia, klik dia ngelah sekali, tapi tasawuf tak mengaji, tak ada pahala. Sebab hati dia cemar. Berdoa nyanyi kok ke? Tidak berdoa nak memang lagu tu. Apa 30 minit awal dia boleh sapa, ngaji tasawuf hak wajib dia tak ngaji. Hak mari masjid tu fardu kifayah. Fardu kifayah. Ada orang buat kita lepas dah. Dia mau lepas dah. Ada ramai orang baru mayat. Apa dia boleh sapa awal 30 minit. Tapi kalau masalah masalah ilmu tasawuf hak wajib belajar, apa tak belajar. Apa tak belajar. Tak boleh kata berdoa lah. Tak boleh kata berdoa. Tempat hak sengoti lagu tu lah kena royak. Akidah tak betul, Tuhan tidak terima semua ibadat. Dia tak ada tapuk. Walau ikhlas lagu mana sekalipun. Dia ngaji tasawuf tu ikhlasnya dia, hati bersihnya. Kau ngaji tasawuf kan? Lepas tu ngaji fiqh pula. Betul semayat. Akidah tak belajar. Tak ada tapuk. Salah pegangan akidah, semua ibadat Tuhan tak terima. Walau betul, walau ikhlas lagu mana sekalipun. Pasal pegangan salah. Nyanyi kok ke? Nyanyi ke mana? Memang lagu tu. Nama pun kita ni hamba. Tuhan nyapung lah tu. Apa suku?
Tu kita cari ke dia lah bab tu apung tu. Tu Allah Ta'ala berkehendak hari kiamat nanti nak apung kan dia apung. Cuma lah ni kita duduk atas dunia turutlah dulu aturan syariat ni. Nah. Dia kadang-kadang kena royak berat sikit. Sebab perangai orang kita ni bila dia sudah mari sejik, dia berasa cukup dah. Nah, dengan duduk sejik tu dia berasa cukup. Padahal dah duduk sejik lama dah. 20 tahun dah duduk sejik. Padahal banyak lagi kewajipan dia yang tidak tertunai. Tu baru kita cara kewajipan dengan Allah Ta'ala. Kalau kita ada dosa dengan manusia, tak lepas. Nah, kita biasa curi bagi orang. Nah, walau duduk mari sejik dah pun tak lepas. Tu dah. Sampai muda-muda dulu duk curi. Nah, helmet orang atau keledar orang duk ambil kota baru. Apa umur 40 tu ingin sah sikit, mari sejik. Siapa umur 60, 20 tahun dah duk sejik. Tak habis. Tu dosanya orang tu. Nah, helmet orang lagu mana tu kena buat kira. Dia mau curi, motor orang dia mau curi. Dia kena buat kira lagu mana. Nah, tak lesah. Tapi berasa juru pasal mari sejik. Tu masalah juga kita ni. Pihak hati tu tepat nak tuju ilmu tasawuf, nak tuju kepada hati daripada pihak kelakuan yang datang kepadanya, pihak sifat-sifat yang nak mari singgah di hati kita. Sifat-sifat baik, sifat-sifat baik, sifat mahmudah, sifat terpuji ni dia dipanggil sifat kasbiyah, sifat yang kita kena usaha. Ataupun sifat ikhtiariyah, sifat kena pisah, kena belajar nak masuk dalam hati kita. Sifat-sifat baik ni, ikhlas, redha, syukur, gapo ni. Tapi sifat mazmumah, sifat keji, dia sifat ittirariyah. Sifat yang mari dengan sendiri. Tu beza. Sifat keji ni yang mari dengan sendiri. Deki kena belajar. Tak nak belajar yang mari sendiri ya. Yang budak lagi. Tengok saya ada robot baru gak. Kalau kerja ada robot gak, deki lalu. Kalau tena gak, saya dia ada man yang masuk baru gak, deki lalu. Yang budak lagi. Dia tak ajar pun. Sebab tu kena ngaji ilmu tasawuf. Nak buai dia kena belajar. Nak buai kena belajar. Sifat marah yang budak lagi. Tak kena belajar sifat marah. Sifat sabar tu kena belajar. Kena ikhtiar. Kena berasa nak marah duduk senyap. Tiap Nabi kata duduk berdiri, duduk. Duduk tu ilah lagi menegak. Pasal kena ajar. Tapi sifat marah yang mari sendiri ya. Ya bodoh lagi. Tengok cucu kita umur 5 tahun, marah dah ni. Nampak makin sikit, marah lalu dah. 5 tahun baru. Yang mari sendiri ittirariyah. Pasal apa sifat keji dia mari sendiri, sifat baik kena usaha ikhtiar. Sebab dalam diri kita adanya nafsu. Ni pucuk dia. Nafsu ni innan nafsa la ammaratun bisu. Bahawasanya nafsu ini mengarah kepada keburukan. Dia minat ke benda-benda tak pakar nafsu ni. Itulah sebab utama dia. Dia minat ke benda tak pakar. Tu. Dia pergi kalau keburuk ni dia mudah. Jadi kalau orang kata kahwin tak ngaji tasawuf pun, tapi sabar kahwin. Kahwin tak ngaji tasawuf pun, tapi kahwin ikhlas. Ni dia panggil ditipu dalam ibadah. Dia ditipu, dia berasa dia ikhlas benar dah. Dia berasa dia sabar sebenar dah. Bukan. Dia tak faham gapo makna ikhlas, gapo makna sabar. Sebab barang ni barang ikhtiar. Bukan barang mari sendiri ni. Bukan barang mari sendiri. Tu yang ketiga. Yang keempat, dan ada pun hukumnya hukum ilmu tasawuf. Kena tahu hukum kita ngaji ni. Hukumnya maka fardu ain, fardu wajib ain atas setiap orang tidak terlepas walau seorang. Muayyan ni makna tertentu atas seorang. Ain
tertumpu atas satu orang. Tak lepas siapa-siapa pun. Bahagian ni tak boleh nak wakil kat orang. Kalau boleh wakil tu fardu kifayah. Fardu yang memadu pada ada orang buat pada. Itu fardu kifayah. Fardu ain tak lepas. Mari masjid tu lelaki mari atas. Dia pun tinggal. Dia tak lepas juga. Dia kena pergi cari juga tasawuf, akidah, fiqh. Lepas kita lah. Dia kena pergi cari suku pula. Fardu ain atas tiap-tiap orang tak lepas. Ni hak ramai orang kita tak faham. Bab hukum tak faham. Mana wajib, mana halal, mana haram tak faham. Mari semaya berjemaah bawa anak kecil. Bini dia tak ada ke lagu mana, mari bawa anak kecil, mari semaya berjemaah. Lepas dia nak semaya, dia letak anak dia sebelah dalam saf lah. Anak kecil umur 5 tahun, orang duk maya duk musing kat ayah dia. Duk musing, duk menenek, duk naik atas ayah dia. Ganggu jemaah semaya duk tengok ke anak dia pula. Ganggu tu kalau jenis musing kat ayah dia ya. Kalau duduk pergi pas depan, atas depan orang, tidak ganggu orang semaya hari. Pas kalau dia nak mari berjemaah, duduklah belakang. Moga duduk dalam saf ni sunat. Ganggu orang semaya hari. Duduk bucu belakang orang, pun tengok ada anak tu. Takut ganggu orang. Duduklah belakang, boleh turut tu imam duduk dalam saf sunat ya. Hak ganggu orang tu hari. Tapi tak faham. Tak faham. Masalah penjara kesof pun Allah ni tak geger mana dah. Awal-awal dulu geger go. Geger go masalah jarak soh, tak ikut sunnah Nabi, ni ajar dajjal, ni tanda dajjal nak tubik, macam-macam. Ni. Masalah jarak soh ni bukan learning. Bukan COVID ni. Sebelum ada COVID, gapo ni ulama bincang lama dah dalam kitab-kitab. Ulama bincang zaman dulu lagi. Masalah orang hak mulut dia bau. Kalau duduk dalam saf, makna menyusah ke orang. Ganggu orang. Tu ganggu orang duduk sedawa. Orang nak napas payung. Jenis mulut bau pula. Dari segi fiqhnya wajib dia kena duduk belakang pak tak ada orang. Boleh mari masjid tapi duduk belakang pak tak ada orang. Wajib. Bukan sunat, wajib. Moga duduk ala saf ni sunat ah. Ganggu orang tu haram. Nak elok daripada haram, dia duduk belakang sore dia. Jangan duduk ganggu orang. Ikutlah tak imam tak ada masalah. Tu ulama bincang dalam kitab lama zaman dah. Masalah ada anak. Duduk sore belakang. Supaya tidak ganggu. Jaga anak pun wajib. Dia nak tinggal sore belakang tak boleh, bahaya budak kecil. Nak letak ada sah, haram juga ganggu orang. Maka wajib dia kena duduk belakang dengan anak dia, jaga situ ya. Jangan duduk ganggu orang. Jangan duduk ala saf, moga sunat. Tu lama dah bicara kitab-kitab. Pas masalah mari COVID pula, mari penyakit pula, maka dibuat kajian-kajian bahaya. Mudah jaki, maka dijarok ke. Tak ada gapo lah. Apa pun nak baloh gegek sabit dengan dajjal tak dajjal pula nya. Dajjal tu kena ikat lagi. Dajjal pun bingung apa aku pula salah. Tu. Pelik sungguh. Gana-gana? Mufti Dajjal dah. Duk lebo. Moga-moga tok petimu tu kan. Mufti Dajjal ya bubuh. Mufti Dajjal. Jadi seluruh dunia ni Mufti Dajjal berlaku. Mesir jarak soh. Maghribi jarak kesof. Fatwa ulama Azhar Mesir suruh jarak. Jadi Mufti Dajjal berlaku. Tidak Dajjal ya sore duk kapucik diri. Jadi lagu tu. Menasabuh. Lebo tu berat sangat. Mufti Dajjal, Mufti Setan. Ya bubuh dia okey.
Ada satu orang tu budak pondok, ngaji pondok, bawa nama pondok. Nah, dia kata mufti munafik. Ya. Tu bos suruh jarak sah itu mufti munafik. Dia bawa nama pondok. Nah, jadi tak faham benda-benda gitu. Nah, kita umat Nabi ni ada keistimewaan. Nah, yang Nabi sebut dalam hadis, innallaha ta'ala lan yajma'a ummati illa ala huda. Bahawasanya Allah Ta'ala tidak akan menghimpun ke umat aku kecuali di atas petunjuk. Mana bila puak-puak ulama sepakat, dia tak jadi sesat. Dia tak akan jadi ramai ulama sesat pada ulama betul. Dia tak akan jadi. Allah Ta'ala Nabi jamin lagu tu. Allah Ta'ala jamin untuk umat Nabi keistimewaan dia, ulama dia tak akan jadi ramai hak sesat, majoriti sesat, sikit hak betul. Dia tak akan jadi. Allah Ta'ala akan jaga. Hak ramai tu mesti ramai hak betul. Hak sesat ni sikit. Tu yang akan jaga tu. Apa jarak sah hari tu seluruh dunia. Seluruh dunia. Ni. Dan muduk kata Palestin tak jarak sah, Palestin tak jarak sah. Ambo tarik ku internet molek-molek ada. Masjid Aqsa duk jarak jauh. Ni. Untuk saya baru WhatsApp. Masjid Aqsa tak jarak sah pun. Nah, ambo tarik molek-molek ada tu bi. Itu awal-awal tu geger. Presiden Turki Erdogan takwi jarak sah. Ambo tarik jarak sah Turki. Molek ada Ada gambar molek-molek di Turki jarak sah. Berita tak tahu mari mana pun tak tahu. Bila ramai dah berhimpun ulama sepakat, dia tak akan jadi sesat. Tu kelebihan kita umat Nabi. Seduk bimbel lah. Seduk bimbel. Lepas tu patah timur tu molek-molek tu boleh. Penuh duk somak tu. Tu patah timur. Seduk jaga lah tu dia tidak berdisiplin. Kita jaga disiplin payah apa. Patut kita kata gini, bagus orang masjid berdisiplin, tak supaya orang patah timur. Patah timur pasar raya tu lah, tak supaya orang patah timur orang kebimo duk somak. Patut begitu. Ni nak jadi supaya kebimo juga. Tu kebimo boleh molek-molek. Tu dia tidak berdisiplin lah. Lepas tu banyak pula lagi penyakit baru kan. Lepas tu buat kajian pula. Lepas tu lah ni boleh kata jadi immune habis dah, muka authority dah orang kena ramai dah. Lepas tu dia nak buat keputusan boleh rapat soft pula. Biasalah kajian. Kajian dia. Muka baru kena buat kajian dulu. Lepas cek tengok pula ada vaksin belaka dah gapo semua ke, bolehlah kita rapat soft semula. Tu dia pun waktu ambil keputusan boleh rapat soft pula. Boleh pak ni insya-Allah. Kita berapaklah. Payah apa? Ni jadi tak ada pasal-pasal mufti jadi raja bilicin. Dia masalah kadang-kadang orang agama ya sungguh. Orang agama tu sungguh. Tak faham kaedah lorak gaduh sangat. Moga orang agama ni dia kerja dia duk ngulah Ustaz-ustaz ni kerja duk ngulah kadang-kadang dia ngulah tu banyak sangat. Mengulah tu banyak sangat. Siapa ko lari jauh daripada bidang dia pun kalau nak duk ulah. Patutnya dah bidang hukum kan? Kita ulah bahagian hukum lah. Hukum menjarak kisah ni asalnya boleh ke tak? Nak tanya hak asalnya boleh ke tak? Asal boleh lah. Tiada lagi tak fiqh ke suruh duduk belakang, suruh duduk jauh. Dah asal boleh. Tambah pula ada penyakit. Padanya ada kedok COVID kau tahu. Dah orang mati tu. Ni. Orang kali nak napah tu. Ada lah tu. Ni orang suruh jarak so. Ada kedok kau tahu. Dah mati. Tak sudah kira hak jauh kau lupa tu mungkin kita tak tahu. Orang dekat rumah kita ramai ke mati. Segar molek-molek mati. Apa? COVID. Tu. Buat kira lah. Ada lah tu. Payah apa? Tu je. Jadi susah, serba susah kita ni. Pasal banyak dah ulasan dan tidak mengikut kaedah-kaedah asal dalam agama. Kaedah-kaedah asal. Apa masalah vaksin ko? Hal tu masalah kita boleh bincang lah.
benda tu ada hok kena side effect. Tu adalah perbincangan boleh bincanglah. Cuma kadang-kadang bahasa dia ada pengurusan ni tidak telus. Ada kes pun nak buat tak cara tu masalah pengurusan. Dah ada kes orang cocok vaksin gabar-gabar seteruk mati. Tu pengurusan lah kena cara. Itu masalah pengurusan itu tidak betul. Masalah pengurusan. Masalah hukum cocok vaksin tu hukum mana pun kelik kepada asal haru boleh. Wajib budak, haram budak. Haru boleh bagi haru. Payah apa? Dekat di Amerika baru ni ada buat pemindahan jantung babi kan. Berjaya kan. Tapi dia hidup sekejap. 2 bulan lebih-lebih gitu. Tu pemindahan jantung babi bubuh oleh manusia. Dia guna babi ni sebabnya jantung babi ni dia mirip sikit dengan manusia. Betul tak? Itu dia boleh masuk. Tapi dia hidup sekejap. Tu pun gegok okey. Betul tak? Dia sabit dengan akhir zaman Nabi Isa tu akan bunuh Dajjal. Nabi Isa akan bunuh demon ni. Hok pakai jantung babi ni. Puluk tu. Mai ikut mana tak tahu. Tu. Tu masalah kajian. Nama pun kajian. Dia kaji. Kalau pakai jantung tu, pakai tak boleh memayar pasal ada babi. Puluk tu. Tak boleh nak memayar puluk tu. Benda-benda tak sabit sikit rabu. Kalau darurat tu hanya penyelesaian dia. Dia kaji nak apa tak bubuh jantung kuda dah tidak sesuai. Takut kuat dah hang kai buh pulak ke. Ni boy pakai jantung babi yang ngepek apa tak bubuh jantung kuda, apa tak bubuh. Waktu masalah lain pulak kaji sesuai tak sesuai. Dia kata ni saja tak seria orang Islam mayar ni. Dia orang Islam sakit jantung tukar jantung babi kat pakai tak boleh mayar. Pula. Pelik tu. Tu kebak kajian. Kajian tak ada masalah lah. Masalah babi ni ada cara dalam fiqh. Buka kitab Syekh Daud, tak suruh buka kitab besar-besar. Kitab Syekh Daud ya, ulama Nusantara kita. Ada bahas masalah kalau tak ada ubat kecuali babi. Ni. Masalah tak ada ubat kecuali ubat tu daripada babi ya. Ada. Maka boleh ke tak kita nak pakai? Boleh, tak ada masalah. Tak ada makan ni kecuali babi ya. Boleh ke tak kita nak makan? Boleh. Tu bab makan ni hok melibatkan belum tentu mati. Cuma laparlah. Belum tentu mati. Boleh tak kita nak makan? Boleh. Pasal lapar cengok bimbel takutnya mati. Ada babi ya seekor. Makan. Tapi makan sekadar untuk menyelamatkan nyawa lah. Tu boleh tu. Ada cara. Tiba-tiba buat kajian jatuh hok paling sesuai jatuh babi ah. Hok ni ah. Hok ni ah tak ada hok lain. Pakailah. Payah ke apa? Nak menyelamatkan nyawa. Tapi tak ada pasal-pasal. Jadi sabit dengan akhir zaman tu akhir zaman. Akhir zaman ya gitu lagi akhir zaman. Tu. Kita biar ada malakah, biar ada disiplin lah. Dak kita orang ngaji ni biar ada disiplin sikit. Benda kita tak pasti, tak tahu ke. Duk dia gitu yalah. Tak usah duk cara sangatlah isu-isu semasa. Semua benda nak ulah, payahlah. Kadang-kadang benda tu luar daripada bidang kemampuan kita ke. Jadi tubik macam-macam benda-benda pelik. Siapa yang kecek di luar bidang dia, maka tubiklah macam-macam benda pelik. Kalau bab agama ke, tanya hukum ya, boleh atau tidak. Tu ya. Hukum kata boleh atau tidak pakai jantung babi. Hukum kata boleh. Beres, tak ada masalah. Tu dah. Apa-apa Nabi Isa turun bunuh babi akhir zaman. Tak ada sabi apa dah ni nak bunuh babi. Tengok tu memang takdir Allah Taala lagu tulah. Apa dua sabi dengan waktunya. Itu disiplin moleklah dalam kita belajar. Dan adapun hukumnya maka fardu ain wajib. Tu kita selesai fardu ain ni hak paling mustahak kerja kita zaman dah ni. Inilah paling mustahak. Siapa tu guru hamba dia kata kita nak menggalak ke orang
belajar ilmu-ilmu dunia memanglah bagus. Belajar ilmu sains, ilmu matematik, ilmu gapo baguslah. Nah, kita sebut tokoh-tokoh terdahulu Al-Biruni, Al-gapo macam-macam lagi. Tokoh-tokoh hebat-hebat Islam dulu. Nah, dalam ilmu keduniaan ni ada Algebra tu kan diasaskan oleh orang Islam kan. Imam Al-Khawarizmi, pakar matematik. Kita nak kecek situ pun masalah dia kata di akhir zaman ni ramai sangat orang belum selesai fardu ain. Itu masalah. Pak kita nak tekan kepada hak ilmu matematik, sains, suruh jadi tokoh-tokoh hebat. Masalah fardu ain tak lepas, tu masalah. Nah, dia kaedah sebenarnya masa kecil tu diajar dengan asas fardu ain kemah. Nah, lepas tu barulah kita tekan dia suruh jadi tokoh-tokoh hebat. Tokoh sains, tokoh matematik, tokoh fizik Islam. Memang kita nak saintis-saintis Islam yang hebat-hebat. Tapi biar fardu ain itu kemah dulu. Masalah nak jadi tokoh fardu ain tak ada. Fardu ain tak ada asas. Bila jadi tokoh orang dengar buah dia. Dia asas fardu ain tak ada. Bila kecek penuh akidah orang. Orang dengar muka dia tokoh. Dia tak ada asas fardu ain. Kecek orang dengar buah dia. Padahal bercanggah dengan asas-asas akidah kadang-kadang. Asas-asas fiqh kadang-kadang. Tu bimbang juga. Orang dengar jadi buah dia. Dia tak ada asas akidah tapi jadi tokoh dah, orang dengar buah dia. Tu bahaya. Sebab orang jahil ni dia banyak dia hanya tilik kepada pangkat dia kemasyhuran. Hak sah itulah dia nak pergi. Kebanyakannya. Dia bukan nak kira bagi dia kecek tu tepat tak tepat dengan kehendak agama. Orang jahil mana buat kira. Sebab tu bahaya jadi tokoh sebelum faham asas fardu ain. Tu gua kata kita nak suruh orang jadi tokoh besar pun fardu ain ni kena tekan biar selesai dulu. Lepas tu dia nak jadi tokoh pun tak apalah, dia tak kecek ngaru pasal asas fardu ain ada. Dulu ada lama dah, cerita lama dah hak artis tu nyanyi ke isteri Nabi tu kan. Ingat? Dia kata apa? Siti Khadijah janda tua apa? Dia kata Nabi nikah dengan janda tua. Bapa tu tak ada asas. Kita ada asas. Kecek ala TV tu. Artis tu tua dah dia pun. Tapi tak ada asas. Orang yang dengar bahagia jengilah, kiki tu suka. Tu. Padahal boleh menjatuhkan kepada murtad. Sebab menghina ummul mukminin. Murtad. Dia kecek tak ada dasar istihza' nak buat nyanyi. Murtad. Orang pun pakat suka. Hak setuju dengan dia pun jatuh murtad juga. Membenarkan perbuatan nyanyi ke isteri Rasulullah, jatuh murtad juga. Tapi sebab tak ada asas, soho gi kecek depan. Orang pun pakat dengar. Tu bahaya, tak ada asas. Asas fardu ain. Atas tiap-tiap yang berakal. Syarat mesti akal lagi sampai umur. Tu syarat semualah. Akil balik, berakal cukup umur baru dia jadi mukallaf. Kalau tak ada akal atau tak cukup umur, dia tidak mukallaf. Tidak ada sebagai hukum ke atas dia. Budak kecil. Lepas tu tidak berakal, orang-orang gila. Itu tak ada hukum lah. Walau fardu ain sekalipun. Nampak? Wallahu ta'ala a'lam. Thumma qala al-musannif, dan ada pun tempat ambilnya, tempat mengambil Quran dan ilmu tasawuf itu. Wallahu ta'ala a'lam.